أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan tayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bertemu kembali untuk kita meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi dan fatwa risalah kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallah, yang disusun kembali oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullah ta'ala, yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah, cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan April 2019. Sebuah kitab yang membahaskan hal yang terkait bagaimana seorang hamba mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid dan menjauhi kesyirikan dan segala sekutu-sekutunya, yang bersumberkan daripada wahyu, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Kerana perintah yang paling utama, kewajipan yang paling utama adalah bagi seorang hamba itu adalah dia mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, dan pada masa yang sama menjauhi diri daripada segala kesyirikan dan sekutu-sekutunya. Sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalahnya Al-Usul Al-Thalathah wa Adillatuha, ketika memanai makna tentang Islam. Ya, semua Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam datang membawa agama yang satu, agama yang sama, iaitu Al-Islam. Ma makna Al-Islam? Ya, Islam itu adalah huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Iaitu menyerahkan diri dalam mentauhidkan Allah, iaitu beribadah kepada Allah hanya ditujukan semata-mata kepada Allah mutlak, lillahi ta'ala, dan pada masa yang sama berlepas diri daripada segala kesyirikan dan segala sekutu-sekutunya. Maka itulah dia makna Islam yang sempurna, iaitu tegak di atas tauhid dan menjauhkan diri daripada kesyirikan. Dan tauhid dan iman adalah perkara yang merupakan pokok segala kebaikan, manakala syirik dan kekufuran adalah pokok segala kejahatan. Sebagaimana yang disebut oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, aslus salah at-tauhidu wal iman, wa aslul fasad asyirku wal kufru. Pokok segala kebaikan itu adalah tauhid dan iman. Adapun pokok kerosakan adalah kesyirikan dan kekufuran. Jadi sebuah kitab yang besar sekali faedah, dan terdiri daripada 12 bab, yang diawali dengan bab yang pertama, iaitu pengertian ilmu tauhid, dan diakhiri dengan bab yang ke-12, fenomena kesyirikan dari zaman ke zaman. Dan Alhamdulillah kita telah mempelajari daripada awal bab yang pertama sampai bab yang ke-10, selesai kesemuanya. Dan sekarang kita berada pada bab yang ke-11,
iaitu aktiviti manusia yang berpotensi jatuh kepada kesyirikan, di mana di dalam bab ini disenaraikan 28 perkara yang terkait tentang apa sajakah dia bentuk-bentuk aktiviti ataupun perbuatan ataupun amalan manusia yang apabila dia lakukan, apabila tidak mengikut ketentuan yang telah ditetapkan, maka ianya berkebarangkalian berpotensi seseorang itu terjatuh kepada kesyirikan. Dan kesyirikan itu adalah perkara yang hendaknya dijauhi sejauh-jauhnya. Sekecil apa pun, apatah lagi sebesar-besar syirik, iaitu syirkun akbar. Dan kita telah mengambil faedah daripada apa yang dipaparkan pada bab 11 ini sampai kepada iaitu perkara ataupun amalan ataupun aktiviti yang ke-8. Diawali dengan berdoa, kemudian diikuti dengan isti'anah, isti'azah, istighathah, meminta hujan, bernazar, menyembelih dan sihir. Dan sekarang kita akan memasuki aktiviti yang ke-9, iaitu nushrah. Muka surat 318. Yang ada kaitan dengan aktiviti yang ke-8 sebelum ini, iaitu sihir. Baik, muka surat 318, iaitu aktiviti yang ke-9 ataupun perbuatan yang ke-9 ataupun amalan yang ke-9, iaitu an-nushrah. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Beliau rahimahullah menjelaskan, secara bahasa, kata nushrah, an-nushrah adalah bentuk fu'latun. Ini kalau kita belajar, iaitu timbangan, wazan. Fa'ala, yaf'alu dan sebagainya lah. Dari kata an-nashar, yang bererti memisahkan. Adapun secara istilah, bermakna melepaskan, membebaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir, iaitu halus sahri anil mashur, iaitu melepaskan, menghilangkan sihir daripada orang yang terkena sihir, membebaskan diri daripada kejahatan sihir yang dilancarkan oleh para tukang sihir yang bersyarikat dengan syaitan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang telah berlalu perbahasannya pada perkara yang ke-8, iaitu as-sihru. Sebab dengan nushrah ini menjadi lepaslah pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir, sekaligus yang mengangkat pengaruhnya, yang menghilangkan dan memisahkannya. Sebagaimana kita ketahui, sihir itu secara garis besarnya terbagi pada dua, iaitu sihir yang hakiki dan sihir yang khayali. Yang memberi kesan, memberi bekas, memberi pengaruh sehingga boleh membawa kepada kematian, iaitu sihir yang hakiki. Adapun sihir yang khayali, seperti yang dialami oleh Nabi Musa AS, dikhayalkan melihat tali bertukar menjadi ular. Begitu juga Nabi SAW mengkhayal seseorang berbuat sesuatu sedangkan tidak berbuat sesuatu. Adapun sihir yang hakiki, iaitu sihir yang mana memberi kesan, memberi bekas terhadap seseorang, seperti sihir yang disebut sebelum ini, yang terbahagi pada dua itu. Sihir yang berbentuk untuk memisahkan dua orang, ataupun untuk mempersatukan dua orang yang asalnya membenci ataupun yang asalnya saling menyintai. Dan banyaklah kategori-kategori sihir ini yang sudah masyhur tentangnya. Jadi an-nushrah ini adalah iaitu cara kaedah untuk bagaimana melepaskan diri daripada kejahatan sihir. Sama ada sebagai langkah awalan, preventive measure ataupun corrective measure, telah berlaku atau belum berlaku. Baik, Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah mengatakan, an-nushratu itlaqus sihri anil mashur. Nushrah adalah memisahkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Dan sihir itu sangat membinasakan, mendatangkan mudarat yang sangat besar. Jadi tentunya apabila seseorang, sihir itu adalah penyakit. Penyakit yang tak dapat dikesan oleh ilmu kedoktoran. Tapi dapat dikesan dengan kaedah-kaedah seperti ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Nanti akan datang penjelasannya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pula berkata, an-nushratu halus sihri anil mashur. Nushrah adalah membebaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Maknanya kesimpulannya semuanya sama, iaitu membebaskan, melepaskan, menghilangkan, menjauhkan, memusnahkan sihir yang
ya, dialami oleh seseorang yang terkena sihir. Itu dari sisi istilah. Jadi halus sihri anil mashur, melepaskan, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir, ya, ataupun menguraikan, melepaskan. Seperti menguraikan ikatan-ikatan, buhul-buhul, jampi-jampi itu dibatalkan dengan kaedah yang akan datang penjelasannya. Baik, apakah sihir memiliki pengaruh? Soalan, as-soal, adakah sihir itu memiliki pengaruh? Memberi kesan tak? Ya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, sihir itu memiliki pengaruh pada tubuh orang yang terkena sihir. Demikian juga pada akal dan jiwanya serta menyesakkan dadanya. Jadi sihir itu berpengaruh. Sihir itu adalah nyata, ada. Sihir itu adalah sesuatu yang berlaku dan wujud. Bukti. Ya, apa buktinya? Di lapangan kehidupan sejak dulu sampai sekarang. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran. Apa buktinya? Dalam hadis Nabi SAW. Dan sihir itu tidak akan masuk kecuali pada sesiapa saja yang lemah jiwanya. Ya. Dan sihir itu akan terkena pada seseorang bila dia alpa, dia lalai daripada membentengi dirinya daripada kejahatan tukang sihir. Ataupun memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, dia akan diuji dengan terkena kejahatan tukang sihir. Ya, sihir ini bukan hanya kena pada orang biasa. Bahkan kena juga pada orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Betul kan? Tengok Nabi SAW berguna. Bayang. Seorang Rasul. Namun Allah menjaga Nabi SAW. Ya. Tuh. Jadi, jangan heran kalau ada orang-orang agamawan, orang yang soleh, ahli masjid, ahli surau, ahli kuliah, ahli dengar kuliah, ahli solat malam pun terkena sihir. Kerana sihir itu adalah perkara yang nyata. Semuanya itu di bawah ketentuan kehendak Allah Ta'ala sebagai bentuk ujian. Terkadang sihir itu menyakiti jiwa sehingga berkurang kesedarannya, memisahkan orang yang terkena sihir itu dari orang-orang tertentu di kalangan manusia, dan terkadang menyakiti akalnya. Maka sihir itu memang memiliki dampak, yakni kesan, pengaruh, baik pada tubuh badan, pada akal atau pada jiwa. Ya. Jadi kejahatan ataupun pengaruh sihir ini memang membekas. Ya, sehingga ada orang yang boleh menjadi gila, sihir gila. Ada orang kena sihir tergila-gila. Tergila-gila. Ya, perasaan dan emosinya tak tentu arah, tak aman, tak tenteram. Kerana apa? Siang malam teringat pada seseorang. Tujuannya untuk menyebabkan seseorang itu huru-hara, hidup tak tenang dan tak aman. Sedangkan orang itu bukan berkeinginan pun pada dia, tapi sengaja dia buat jahat agar orang itu tidak boleh berbuat apa-apa, sehingga hidupnya hilang segala-galanya, merana. Jadi begitulah sihir ini. Sebab apa? Sebab sihir itu menggunakan bantuan syaitan. Syaitan itu yang datang, dia melakukan segala tindak jahatnya atas arahan tukang sihir. Yang mana tukang sihir itu juga taat atas perintah syaitan. Baik, nusrah pada masa jahiliah. Sejarah. Sihir ini masa jahiliah dan juga nusrah ini ada. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, nusrah ini sangat dikenali di kalangan bangsa Arab yang mereka memang mengerjakannya pada masa jahiliah. Dan nusrah ini termasuk cara daripada beberapa cara untuk melepaskan pengaruh sihir. Jadi ada sihir, tentunya ada tukang yang dapat menghapuskan sihir. Ada orang jahat, ada orang baik. Ada orang jahat berlawan dengan orang jahat. Begitulah seterusnya. Cara untuk melepaskan pengaruh sihir di masa jahiliah ada dua macam. Macam mana cara nak melepaskan daripada serangan ataupun daripada sihir yang telah dihantar oleh tukang sihir. Yang pertama, dengan bantuan syaitan. Maknanya menggunakan sihir juga. Apabila upaya untuk melepaskan pengaruh sihir tersebut tidak tercapai, melainkan harus berbuat kesyirikan, maka ia terjatuh pada perbuatan syirik. Adapun jika upayanya dengan kemaksiatan bukan syirik, maka hukumnya sesuai dengan kadar maksiatnya tersebut. Jadi ini menggunakan kaedah keburukan dilawan dengan keburukan. Yang kedua-duanya itu adalah perkara yang dilarang. Maknanya syaitan ni dia saling bantu-membantu. Bermuafakat, bersepakat. Untuk apa? Untuk menjahannamkan manusia yang berharap bantuan mereka.
Maknanya jahat sama jahat berlawan. Boleh faham ni? Ya, macam orang jahat lah. Ada gangster A, gangster B. Lawan tak dia sama-sama dia? Lawan. Sama-sama jahat tak? Sama jahat. Masing-masing nak merebut pengaruh. Ya, nak menjaga kawasan dan sebagainya. Maka sama jugalah dengan syaitan itu akan ada kelompok A yang akan memerlukan pertolongan syaitan A. Ya. Orang B berhajat pada syaitan kumpulan B. Maka saling meminta dan bantuan untuk melepaskan, berlawan sihir dengan sihir. Yang kedua, dengan melakukan sihir. Ya. Tadi berupaya melepaskan pengaruh sihir tersebut dengan berbuat kesyirikan. Ya, ada syarat yang telah ditetapkan. Dengan melakukan sihir seperti apa? Melalui ubat-ubatan, jampi-jampi, ikatan-ikatan atau tiupan-tiupan dan semacamnya. Maka hal ini memiliki hukum sihir sebagaimana penjelasan sebelumnya. Dua-duanya sama. Sihir dalam dua bentuk yang berbeza. Sihir ni macam-macam. Ada cuma menggunakan mentera, serapah, ikatan dan sebagainya. Ada yang menggunakan kaedah-kaedah yang lebih ekstrim. Baik, itu nusrah pada masa jahiliah. Pada sihir dilawan dengan sihir. Atau sihir dilawan dengan perkara-perkara yang berbentuk kesyirikan. Baik, nusrah termasuk perbuatan syaitan. Ni hukum nusrah ni yang dilakukan pada masa jahiliah ataupun di sepanjang zaman sampai ke hari ini. Jika menggunakan pendekatan pertama dan kedua, ia adalah merupakan perbuatan syaitan. Diriwayatkan daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nusrah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min amali syaitan. Tu. Iaitu nusrah itu adalah termasuk perbuatan syaitan, amalan syaitan. Syaitan yang mengajar. Dia kepalanya, dia gurunya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan lagi. Maksudnya nusrah termasuk perbuatan yang diperintahkan dan dibisikkan oleh syaitan. Kerana syaitan itu selalu menyuruh kepada perbuatan keji. Dan ia selalu membisikkan kemungkaran kepada para walinya. Para pembantu dia. Ya, dan ini tidak cukup dikatakan perbuatan itu adalah haram. Bahkan hukumnya lebih berat daripada itu. Haram tu ya masih berada pada kategori yang rendah. Kena tambah lagi. Apa dia? Hukumnya lebih berat daripada itu. Sebab apa? Sebab penyandaran nusrah itu kepada syaitan. Lebih luas peringatannya dari sekadar pemberitahuan tentang keburukannya dan perintah untuk menjauhinya. Jadi ini ada perkara yang sangat berat. Kerana melibatkan apa? Melibatkan campur tangan syaitan. Yang mana kita tahu syaitan itu adalah musuh kita yang paling nyata selama-lamanya sampai hari kiamat. Selagi nyawa dikandung badan, selagi itulah syaitan berada pada posisi ranking nombor 1 musuh. Kerana bahayanya syaitan ini, ancamannya tak dapat ditandingi oleh bahaya-bahaya yang lain. Ya, kerana syaitan itu misi utamanya adalah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nak menggelincirkan manusia keluar daripada jalan yang lurus agar tersesat selama-lamanya. Agar dengan itu dia dapat meramaikan ahli neraka. Kekal selama-lamanya sebagaimana nasib yang menimpanya. Jadi syaitan ini misinya dia tak mau berkeseorangan berada di dalam neraka. Dia hendakkan manusia yang menyebabkan dia dihumbankan ke dalam neraka itu. Jadi syaitan telah meletakkan iaitu slogan, semboyan, prinsip, iaitu manusia ini adalah musuhnya yang paling utama. Ya, lalu dia akan berusaha untuk, sebab manusia itulah yang menyebabkan dia mendapat laknat daripada Allah. Mendapat kemurkaan daripada Allah sebab dia tidak mahu tunduk, ya, sujud. Kerana dia merasakan dirinya lebih baik, lebih utama, lebih mulia, lebih hebat. Tentunya lebih alim, lebih senior, lebih otai. Itulah syaitan, sombong. Datang daripada sifat apa sombong ni? Hasad. Sebab itu berbahayanya sifat hasad. Sifat hasad ni adalah ibu segala kejahatan. Dia tak nampak, dia di dalam hati, ghaibun. Tapi dia dekat. Dekat sekali dia. Yang dekat sekali dengan manusia dia apa? Yang dekat sekali dengan manusia, hatinya, betul kan? Ada pada diri dia. Jadi hasad ini penyakit yang paling membinasakan. Dan dia akan menyebabkan pelbagai kemungkaran, kejahatan berlaku. Ya, hasad ini berlaku dalam pelbagai perkara.
Dan yang paling utama, hasad ini tidak boleh lihat orang lebih sedikit daripadanya. Dengki. Ya. Orang ada kelebihan. Dan hasad ini dapat dilihat, dapat dikesan melalui perbuatan, ucapan, lisan dan tindakan. Apabila mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang dilarang oleh Allah. Baik. Dalil-dalil nas tentang suatu pengharaman tidak terbatas pada adanya kata haram atau meniadakan hukum jaiz. Bolehnya saja. Bahkan, jika penyebutan suatu perbuatan diikuti dengan dampak-dampak buruk, yakni kesan-kesan yang buruk, natijahnya, maka itu pun dalil tentang pengharaman. Jadi haram ini adalah suatu perbuatan yang dilarang keras oleh pembuat syariat, iaitu Allah Ta'ala. Dan keharaman yang paling besar adalah iaitu melakukan kesyirikan kepada Allah. Itulah dia keharaman yang paling besar. Ya, a'zamul muharramat asyirku billah. Ya, perkara yang paling besar sekali keharaman ni adalah syirik kepada Allah. Dan pemuka ketua pelopor ya kepada kesyirikan ni siapa? Syaitan dan anak keturunannya. Ya, di antara pembantu-pembantu syaitan ni siapa? Yang paling dekat pembantunya iaitu tukang sihir. Baik. Syekhul Imam iaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Ni mufti bekas, mantan mufti kerajaan Arab Saudi, seorang yang alim, yang faqih, yang zahid. Ya. Berkata, mengubati sihir dengan perbuatan tukang sihir yang bertakarub kepada jin, mempersembahkan haiwan sembelihan padanya atau bentuk-bentuk takarub lainnya, maka yang seperti ini tidak boleh. Ya, maknanya haram, dilarang. Sebab yang seperti itu termasuk amal perbuatan syaitan, bahkan termasuk syirik akbar. Maka wajib untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh juga mengubati sihir dengan mendatangi dukun dan tukang ramal, serta menuruti apa yang mereka katakan. Sebab mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, mereka bukan orang yang beriman. Ya. Mereka adalah para pendusta yang fajir, yang jahat, yang mengaku mengetahui ilmu ghaib serta mengelabui manusia, menipu manusia. Ya. Mereka mengatakan mereka tahu perkara ghaib, sedangkan perkara ghaib hanya diketahui oleh siapa? Hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi tukang-tukang sihir ini, untuk bomoh dukun ini yang bersyarikat ya dengan syaitan, di antara perkara yang very obvious tentang mereka itu, mereka mengakui, mendakwa mereka itu mengetahui perkara ghaib. Terkadang mereka benar dalam ucapan mereka itu, dan terkadang mereka salah dalam ucapan itu. Ya, jadi yang maha mengetahui yang ghaib itu ya hanyalah Allah. Ya, adapun makhluk selain daripada Allah tidak mengetahui perkara ghaib kecuali apa yang dikhabarkan oleh Allah. Hatta Nabi SAW sendiri pun tak mengetahui perkara ghaib. Dan Quran banyak menjelaskan perkara itu. Contoh dalam surah Ali Imran. Ya, surah yang ketiga ayat 44. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Itulah sebahagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka, yakni untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam alaihissalam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Ya, kisah-kisah para anbiya alaihissalatu wassalam, kisah masa lalu nyata adalah ghaib bagi Nabi SAW, betul kan? Bagi kita. Kenapa? Kita tidak berada di zamannya. Nabi SAW tidak berada di zamannya. Nabi SAW tidak bersama dengan mereka. Nabi SAW tidak berbicara, melihat mereka. Jadi, tentunya Nabi SAW tidak mengetahui ehwal mereka. Bagaimana Nabi SAW mengetahui kisah-kisah para Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam? Iaitu dengan perkhabaran wahyu daripada Allah Ta'ala. Ya, begitu juga Al-Quran memaparkan kisah ghaib masa lalu. Ya, kisah ghaib masa sekarang, kisah ghaib akan datang. Ya. Contoh peristiwa yang akan berlaku nanti di negeri akhirat.
tentang syurga, neraka dan pelbagai tak terhitung banyaknya. Jadi semuanya itu hanya di bawah ilmu Allah. Adapun makhluk, tak seorang pun yang mengetahui. Ya, kecuali yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi para dukun ini mereka adalah pendusta yang paling ulung. Pendusta. Sebab itu kita dilarang untuk bertemu, ya, mendengar kata mereka, yang menjadikan mereka sebagai tempat rujukan, ya, nak jadikan mereka sebagai consultant for us to consult them in any issues. Dilarang. Ya, kerana mereka itu akan mengeluarkan perkataan-perkataan, perkhabaran-perkhabaran yang mereka dapatkan daripada korin mereka, itu syaitan, jin. Ya, sebab itu ada hukum yang keras terhadap sesiapa sahaja yang berurusan dengan dukun-dukun, ya, bomoh-bomoh yang menggunakan khidmat bantuan jin, syaitan. Ya, contoh Nabi SAW, ya, dalam satu hadis menyebutkan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, pak dukun, tok bomoh, ya, paranormal, orang pintar, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, lalu membenarkannya pula, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Besar tak dia dosanya? Sangat besar. Ya. Kemudian dalam kes yang lain, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ya, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi, ya, dukun, arrafan, tukang ramal, tahu itu, tahu ini, tahu perkara gaib, tahu peristiwa masa depan, masa lalu, masa sekarang, ya, atau dukun, bomoh, pawang yang sejenis dengannya, lalu mempercayai apa yang dia ucapkan, percaya. Dia kata gitu, kamu disihir oleh orang tak jauh ni, dekat aja, di belakang rumah kamu, di rimbunan, ya, pohon pisang itu, nanti kamu korek ada sesuatu di situ ditanam oleh jiran kamu. Betul dia, balik jumpa memang ada. Tu. Ya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan pada Nabi SAW. Nampak? Sebab apa dia tahu? Macam mana dia tahu? Dia pakai bantuan jin. Ya, ilah dia kafir di mana? Dia memenuhi perintah, taat, tunduk, jadi hamba pada jin dan syaitan dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menyebabkan dia jadi kafir. Inilah bahayanya. Ya, dan ini banyak berlaku. Ini banyak berlaku di kalangan dukun-dukun, bomoh-bomoh. Tengok penampilan mereka, kadang-kadang pakai gelang, pakai tangkal, pakai azimat. Ya, rumah dia macam-macam benda banyak. Kayu-kayu itu ini macam-macam, keris lah. Ya, dekat tangan ni penuh cincin, besar-besar cincin. Penuh. Tu belum gelang lagi, rantai lagi. Rambutnya yang berserabut dan sebagainya. Kukunya yang panjang. Ini aturan-aturan jin semua ni. Syaitan. Padahal, ya, kalau seorang itu benar mengikut aturan sunnah dan bersalam, kukunya semua dah dipotong. Betul kan? Kumisnya dirapikan, janggutnya disimpan. Dan dia ahli masjid, ahli surau. Ni surau masjid betul. Nampak? Kemudian bakar-bakar kemian. Bakar kemian tu dalam sisi perubatan tu untuk apa? Nak menjemput kedatangan jin, syaitan. Kemudian dia boleh berubah suara. Ya, boleh berubah suara, boleh bercakap dalam bahasa lain. Tak payah pergi sekolah, tak payah pergi kursus. Boleh cakap Siam, Thailand. Ya, boleh cakap macam-macam. Baik. Tidak boleh juga mengubati sihir dengan mendatangi dukun dan tukang ramal serta menuruti apa yang mereka katakan. Ni tukang ramal, paranormal ni semuanya istilah-istilah dari Indonesia yang terkenal lah. Tempat kita biasanya bomoh je lah, dukun, tok bawang. Bomoh, dukun, tok bawang ni biasa. Sama saja, nama je berbeza. Telah sahih riwayat daripada Rasulullah SAW bahawa beliau pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang nushrah. Maka beliau SAW jawab, hiya min amali syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan. An-nushrah artinya menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir.
Ya, adapun maksud sabda beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nusrah yang dilakukan orang-orang jahiliah dahulu, iaitu meminta kepada tukang sihir untuk menghilangkan pengaruh sihir dari seseorang, atau menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal oleh tukang sihir lainnya. Ini. Jadi biasa orang apabila sakit, ya, biasa mereka ingin segera sembuh. Pergi berjumpa doktor, tak sembuh-sembuh, habis wang ribuan. Lalu mereka mencari bomoh dukun. Dan yang menakjubkan, bomoh dukun itu bila mereka bertemu, sembuh pula sakit dia. Masya Allah. Bayaran pun tak mahal. Kalau jumpa doktor pakar, ribu, barangkali puluhan ribu. Tapi pergi berjumpa dengan tok bomoh, tok dukun, berilah seikhlas hati. Indah bahasa dia. Ya. Kerana apa? Kerana dukun bomoh itu tak perlu kerja keras. Betul kan? Cukup dia pegang ataupun ambil daun-daun itu, dia baca mentera, ya, kemudian memerintahkan kepada si sakit itu balik nanti buat itu dan buat ini. Maka itu adalah perkara yang memang realiti berlaku dalam masyarakat. Ya. Dan kita lihat dukun-dukun pada hari ini, mereka sangat berani mempromosikan, buat marketing tentang perkhidmatan mereka dalam media sosial. Bahkan buat, ya, siaran langsung lagi, ya, di Facebook dan sebagainya. Ya, penampilannya, berkopiah, ya, berkopiah, berjubah, tetapi mereka itu adalah, ya, uskun. Bukan saja dukun, uskun, ustaz dukun. Nampak penampilan macam orang soleh, tapi rupa-rupanya camouflage sahaja. Di belakangnya yang mendominasinya adalah dukun. Praktiknya dukun. Penampilannya macam orang masjid, orang surau. Ya. Ini hanya dapat dikesan oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Dan betapa banyak manusia terjatuh ke dalam tipu daya perangkap mereka itu. Di Malaysia ni banyak tak? Banyak. Ya. Tapi orang-orang itu mendapat, ya, sokongan, dokongan, ramai pengikut mempercayai mereka itu. Ya, maka sungguh ini satu perkara yang sangat membinasakan, jatuh ke dalam syirkun akbar. Baik. Dua macam cara untuk melepaskan pengaruh sihir. Macam mana nak lepas diri daripada pengaruh sihir? Ada dua jalan, dua cara. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, nusrah adalah melepaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Nusrah ini ada dua macam. Tujuan dia nak melepaskan diri daripada kejahatan sihir itu. Macam mana cara nak melepaskan diri? Dua cara. Pertama, melepaskan pengaruh sihir dengan sihir yang serupa. Perbuatan ini merupakan amalan syaitan. Tak boleh, dilarang. Ya. Contoh, kita kalau dari sisi mengambil sebab fizikal, nak sembuhkan sakit, contohnya doktor bagi advice, minum arak dicampur dengan apa-apalah ramuan lain. Ya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab arak itu adalah haram. Tidak boleh menggunakan benda-benda yang haram dalam syariat, ya, untuk mendapat kesembuhan ataupun apa saja yang setara dengannya. Jadi sihir, nak melepaskan sihir, guna juga sihir. Jadi ini adalah amalan syaitan. Kerana, ya, sihir dan sihir itu bersyarikat dengan siapa? Syaitan. Ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah termasuk pada macam ini. Orang yang melakukan praktik nusrah berikut pasiennya, pesakitnya, bererti telah mendekatkan diri pada syaitan melalui apa-apa yang syaitan cintai, sehingga syaitan pun melepaskan perbuatannya pada orang yang terkena sihir. Jangan jadi seperti, ya, jangan jadi seperti orang yang kelemasan. Apa saja yang ada padanya semua dia nak pegang untuk demi keselamatan. Hatta yang datang sebelah ni buaya pun dia nak peluk supaya dia jangan lemas. Jangan jadi seperti itu. Ya, jadi sihir ini jangan sekali-kali dipelajari, jangan sekali-kali diajari, jangan sekali-kali diamalkan, jangan sekali-kali meredainya, jangan sekali-kali menyokong, mendukung, mendapat khidmat atau mempromosi. Semua sekali itu, ya, pelakunya akan dihukum syirkun akbar. Ya. Sebab tu Allah larang. Allah suruh kita saling bantu dalam
kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini kaedah wajib berpegang dengan kaedah ini. Kita dah tahu dah hukum sihir itu ya haram, kufur akbar. Ya, maka ya, untuk bertoleransi dengannya, berkompromi dengannya, maka itu sangat terlarang. Kedua, kaedahnya melepaskan pengaruh sihir dengan cara ruqyah. Ruqyah. Ya. Apa makna ruqyah ni? Iaitu salah satu bentuk kaedah pengubatan, perawatan dengan membaca ya ta'awuz. Ini isti'azah. Sebelum ni kita belajar isti'azah, iaitu memohon perlindungan ya kepada Allah daripada segala perkara-perkara yang tak diinginkan, perkara yang dah berlaku. Things already happen. Tu things belum. Isti'azah ni prevention, not yet happen. Tapi kalau istighatsah benda yang dah berlaku, what went wrong. Ya, kalau isti'azah, what can go wrong. Understand? What went wrong and what can go wrong. Tu preventive and corrective. Memanjatkan doa-doa dan berubat dengan hal-hal yang mubah, yang boleh. Yang seperti ini adalah boleh hukumnya. Tu kita dah belajar dalam bab apa? Iaitu ketika mana kita mempelajari tentang bab yang ke bab sebab dan akibat tu, sebab musabab. Ya, dalam bab tu kita dah belajar ya tentang yang berbentuk qadari dan yang berbentuk syar'i. Sebab dan akibat tu kaedah penting. Ya, itu pada bab berapa? Perwujudan nyata terhadap tauhid. Bab 9 atau bab 8? Bab ni. Bab yang ke 10. Kaedah-kaedah untuk mengetahui hakikat perbuatan syirik. Ya. Iaitu berdasarkan dalil syar'i dan juga dalil qadari. Yang ni dalil syar'i lah ni. Sebab apa? Menggunakan ruqyah syar'iyyah yang datang daripada sabit daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Dari sisi iaitu amalan, doa-doa dan zikir-zikir. Begitu juga menggunakan kaedah medium ya benda-benda seperti air zam-zam, kurma ajwa dan berbagai lagi. Kemudian kaedah-kaedah fizikal seperti apa? Berbekam ya dan berbagai lagi. Yang seperti ini adalah boleh hukumnya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah tersebut dari awal hingga akhirnya sudah bagus dan tidak perlu ditambah penjelasannya lagi. Maknanya apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ni dah mencakupi. Jelas, kemas, tepat. Ya, dalam kaedah untuk melepaskan pengaruh sihir. Satu yang dilarang dalam syariat iaitu sihir. Ya, dan yang sejenis dengannya. Yang kedua, yang diizinkan dalam syariat iaitu sesuai dengan kaedah-kaedah aturan-aturan syariat. Fadilatul Syekh rahimahullah juga menjelaskan melepaskan pengaruh sihir dengan Al-Quran dan membaca ta'awuz yang sesuai syariat, maka yang seperti ini tidak ada satu ulama pun yang melarang. Sepakat. Kerana ada contoh teladan daripada iaitu Quran dan hadis dan juga menerusi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu juga apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan hendaknya kita berjalan dengan kaedah ini. Kerana apa saja yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang berbentuk contoh teladan, apatah lagi berbentuk perintah, maka kewajipan kita adalah iaitu taat dan ikut. Bal yuta'u wa yuttabaq. Bahkan kewajipan kita adalah taat dan ikut. Itulah bukti cinta sejati kita pada Nabi SAW. Ya. Banyak orang mengakui cinta Nabi SAW hanya di lisan, tetapi tidak di perbuatan. Contoh penerapan. Dia tahu Nabi SAW dalam bab penyembuhan ini, Nabi SAW memberi contoh yang
tak terhingga. Sehingga para ulama menyusun kitab-kitab tentang ruqyah syar'iyah. Ya, dengan bacaan, ya, zikir, ayat Al-Quran, tata caranya, kaedah-kaedahnya, dan juga menerusi pengalaman, eksperimen, tajribah. Ini diizinkan dalam syariat. Begitu juga dengan kaedah alami. Ya, kaedah qadari itu seperti menggunakan perubatan, ramuan-ramuan, sama ada yang datang daripada contoh teladan Nabi SAW, seperti makanan-makanan itu, minuman, ya, kaedah perawatan bekam tadi. Juga kaedah-kaedah yang ditemui hasil inovasi pengalaman pengamal-pengamal setempat bagi setiap lokaliti, negara, bangsa. Ada kaedah-kaedah mereka. Berdasarkan pengalaman mereka mencuba, ya, daun-daun, pohon-pohon tertentu, juga kaedah-kaedah tertentu, maka terbukti, proven. Dan dia constant. Ya, dia tak berubah. Sakit ni, yang ini. Begitu juga kemudian datangnya ilmu perubatan moden. Maksud daripada laboratory, makmal, kajian, buat analisa lebih terperinci, boleh lihat struktur, komponen, elemen-elemen, chemical compositionnya, kemudian dipadankan dengan chemical composition yang ada kepada virus, bakteria dan pelbagai lagi, maka dapat dihadapi penyakit-penyakit tersebut sama ada berbentuk preventif ataupun korektif. Semisal contohnya, iaitu tentang vaksin tu lah, vaksin corona virus tu. Ya, dikaji dia. Kemudian dihasilkan antidote, iaitu vaksin. Untuk nak neutralize ataupun nak minimize, nak melemahkan kekuatan dia. Baik. Akhirnya virus tadi awalnya menjadi musuh, akhirnya dapat dijinakkan menjadi kawan dan teman. Itu istilah bahasa. Baik. Ya, mengakui cinta Nabi SAW, tapi tidak mengikuti cara Nabi SAW. Padahal kerap telinga dia dengar. Ya, satu ayat ni dah memadai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ingat ni, ayat ni. Surah Al-Imran. Rumus dia 331. Surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 31. Ya. 331. Allah berfirman, perintah pada Nabi SAW, wahai Muhammad, katakan, ya, kepada kaum kamu, pada umat kamu, ada sesiapa saja yang mendengar ayat ini dibacakan, pasang telinga, buka luas-luas. Ya. Allah ingatkan, katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Allah tu apa bukti sejati dia? Ikut aku. Ikut siapa? Ikut Nabi SAW. Agama ni kena ikut Nabi SAW dalam segala hal. Ya. Maka apa akibat? Ya, akan mendapat kecintaan daripada Allah dan dapat pengampunan. Dua ni dapat, syurga lah sedang menunggu. Tapi realitinya, banyak umat Islam mengaku cinta Nabi SAW, tapi tak ikut cara Nabi SAW. Contoh hari ni hari Jumaat. Yang antara sunnahnya adalah memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Tapi banyak orang yang datang mengajar selawat-selawat yang bukan daripada Nabi SAW. Dipromosi. Ya. Dipromosi. Dibuat banner, letak dalam surau masjid. Suruh diwiridkan selawat-selawat gubahan manusia. Selepas solat maghrib, selepas solat isyak. Ya. Baca beramai-ramai, kuat-kuat dan sebagainya dengan lagu tertentu. Ajaib tak? Ajaib. Kenapa ajaib? Kerana selawat yang Nabi SAW sendiri ajarkan, tak dia baca. Dia tinggalkan. Dia pergi ambil selawat yang digubah oleh manusia. Sekarang ni, cuba tanya wahai orang yang memiliki akal yang waras pada diri kamu. Cuba tanya. Ya. Masuk akal ke kamu meninggalkan selawat yang diajar oleh Nabi SAW? Kamu pergi ambil selawat yang digubah oleh manusia. Sekarang Nabi kamu ni siapa? Nabi SAW ke ataupun Tok Guru agamawan kamu tu? Tu soalan tu. Dan lagi, cuba kamu tanya, di mana nak diletakkan ayat Quran tadi tu? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ni keyword dia. Fattabi'uni. Ikut aku, bukan ikut guru. Bukan ikut syekh, bukan ikut ustaz, bukan ikut kiai. Bukan. Semua mereka itu, pak kiai ke, pak ustaz ke, pak imam ke, mesti ikut siapa? Fattabi'uni.
Siapa fattabi'uni ni? Ni tu siapa? Domel tu rujuk dia siapa? Nabi SAW. Inilah bahayanya talbis iblis ni. Ni bahaya dia kat sini ni. Selamat daripada sihir, tapi tak selamat daripada sisi ni. Berapa banyak manusia, ya, tak selamat. Ajaib tak? Dia merasai selawat yang disusun, digubah oleh manusia tu. Jadi anggap agamawan, tok guru, tok wali tu lebih baik daripada selawat yang diajar oleh Nabi SAW. Padahal Nabi SAW mengajar banyak selawat-selawat pelbagai bentuk. Kalau kamu rasa tak selesa nak berselawat dengan selawat Ibrahimiyah itu, kamu ganti dengan selawat yang lain yang diajar oleh Nabi SAW. Banyak bentuk. Sehingga para ulama kita susun kitab-kitab tentang sifat bacaan selawat terhadap Nabi SAW. Betul syaitan tu dia tanamkan satu tipu daya halus. Tak best lah baca selawat ni. Tak menarik lah, tak lawa lah, tak sastra lah, tak puitis lah. Ya. Tak puas lah dengan ucapan Nabi SAW ni. Tengok tu guru sekarang, sedap lah, best lah, bagus lah puisinya, prosa tahap tinggi lah. Tu, mana datang tu? Tipu daya syaitan. Tak salah kita nak gubah selawat, bentuk pujian pada Nabi SAW. Yang salahnya apa? Itu untuk kita saja mengekspresikan cinta kita pada Nabi SAW. Tapi yang salah di mana? Iaitu menggezekkan dia sebagai ibadah. Dan lebih parah menggezekkan adanya fadail. Fadail ni kalah ni selawat Nabi SAW ni. Yang Nabi SAW sendiri ajar ni. Kalah. Letak baca sekian beribu, berpuluh ribu. Dapat itu, dapat ini. Macam-macam dapat. Ya, padahal mereka tu siapa? Mereka bukan Nabi. Jadi maknanya selawat guru kamu tu lebih hebat daripada selawat yang diajar oleh Nabi SAW. Tak mungkin, mustahil. Barang siapa yang berkata begitu, maknanya dia adalah kazab. Ya, berdusta. Ya. Dia menganggap Nabi SAW khianat. Tak ajar. Dia lebih pandai. Dia lebih tahu, maka dia ajar selawat bentuk baru. Boleh faham? Cuba ingat perkataan Imam Malik rahimahullah. Mani ba'tada'a fil islami bid'ah yaraha hasanah faqad za'ma anna Muhammadan khana risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Ni kata Imam Malik rahimahullah. Imam besar, Imam Darul Hijrah, Imam Ahlus Sunnah. Barang siapa yang berbuat sesuatu perkara yang baru, yang belum ada daripada syariat ini, bukan daripada ajaran Nabi SAW, dan dianggap itu baik, maka seolah-olah dia telah menganggap, berkata, menuduh bahawa Nabi SAW itu khianat terhadap agama. Nabi SAW simpan, sembunyi. Atau Nabi SAW tak tahu. Dia yang lebih tahu. Lalu dia ajar selawat itu. Ini contoh penerapan, aplikasi. Mustahil, tak mungkin. Barang siapa yang beranggap begitu, maka kafir, otomatik. Menghina, ya, menuduh Nabi SAW, iaitu apa? Menyembunyikan, kitman. Itu kan sifat mustahil bagi Nabi SAW, betul kan? Ada 4 sifat wajib Nabi SAW. Kita belajar apa? Siddiq. Bukan, sifat yang 4 tu kita belajar. Amanah, jujur, fatonah, bijaksana, tabligh, menyampaikan. Maknanya 4 ni, ya, dilanggar. Dia lebih tahu, maka dia pun tulis. Baca ni. Ya, ajaib. Sungguh ajaib manusia ni yang mengganti, ya, selawat Nabi SAW dengan selawat-selawat bikinan guru-guru mereka. Bahkan mereka gezek jadi ibadah, jadi wirid. Lepas solat isyak baca, lepas solat maghrib baca. Yang Nabi SAW ajar selawat tu dia tak mau baca. Allahumma sta'an. Ya, semoga Allah menjauhkan kita daripada terjatuh dalam kegelinciran yang sangat berbahaya. Inilah bukti, ya, pendustaan terhadap mengaku cinta Nabi SAW, ya, tetapi meninggalkan ajaran Nabi SAW. Ini bukankah dia tipu daya halus daripada syaitan? Syaitan menganggap baik, betul kan, perbuatan bid'ah itu, perbuatan baru itu, sehingga menganggap buruk perbuatan sunnah Nabi SAW. Otomatik mafhumnya begitulah, mafhum mukhalafahnya. Itu faedah tambahan, mengambil, ya, faedah daripada hari Jumaat. Mudah-mudahan kita berselawat dengan selawat yang diajar sendiri oleh Nabi SAW. Siapa yang paling mengetahui tentang diri Nabi SAW? Siapa? Para sahabat? Para tabi'in? Para tabi'in? Orang di zaman sekarang? Tak. Nabi SAW sendiri yang mengetahui tentang dirinya. Jadi Nabi SAW ajar. Yang datang daripada dirinya, yang diambil daripada mana? Daripada Allah Ta'ala. Minallahi risalah wa ala rasul al-bala wa alaina at-taslim. Itu kaedah kena pegang. Ya, sebagaimana kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, guru pada Imam Bukhari rahimahullah. Risalah itu wahyu itu datang daripada Allah. Turun kepada siapa? Jibril AS. Jibril AS dapat sampaikan pada Nabi SAW. Kewajipan kita apa?
at-taslim. Merasa dicukupkan, terpuaskan, ya, dan melaksanakannya. Jangan sekali-kali meninggalkannya. Baik, seterusnya. Cara syar'i untuk melepaskan pengaruh sihir. Untuk melepaskan pengaruh sihir pada diri seseorang yang sesuai syariat ada beberapa cara. Sebagai berikut. Ya, ini bentuk ringkasan. Yang pertama, mencari dan memusnahkan buhul-buhul yang biasa dikirim oleh tukang sihir. Sebagaimana Nabi SAW disihir oleh Labid Al-A'sam itu. Datang malaikat dua, duduk di kepala, duduk di kaki. Ya, kena apa jadi dengan lelaki ni? Dia disihir. Siapa sihir? Labid tadi. Dia sihir dengan apa? Dengan rambut-rambut Nabi SAW yang hasil disikat lekat, diambil oleh seorang budak, daripada itu dia ambil. Dan juga mayang kurma. Maka tahu di mana tempatnya? Ditanam di sumur. Ya, lalu dia ambil, tengok sebagai macam merah pekat airnya. Sihir. Lalu dilepaskan buhul-buhul itu. Lalu Nabi SAW memerintahkan ditambun, ditutup perigi itu. Maka lepaslah buhul-buhul itu, ikatan-ikatan. Ahli sihir itu biasa buat apa? Patung. Tangan. Dicucuk-cucuk dengan mentera-mentera tertentu, betul kan? Jarum lah bagai-bagai. Kalau nak disihir santau, maka dikumpul. Ya, kaca, paku, bagai-bagai. Sebab tu ketika dia ruqyah, boleh keluar macam-macam. Bagaimana benda tu boleh ada dalam badan? Bagaimana? Dia boleh masuk. Di mana dia masuk? Manusia perantara, iaitu syaitan. Jadi, kaedah yang paling efektif pertama, mencari dan memusnahkan buhul-buhul yang biasa dikirimkan oleh para tukang sihir. Syekhul Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengatakan, ya, Syekh ini rahimahullah merupakan salah seorang guru Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, dan guru pada segala masyaikh-masyaikh yang ada di zaman ini. Terutamanya di negara Arab Saudi itu. Ya, kerana Syekh adalah rahimahullah mufti kerajaan Arab Saudi sebelum mufti yang sekarang ini. Maknanya masih dekat dengan zaman kita. Termasuk penangkal sihir yang paling manjur, yang paling mustajab, yang paling mujarab adalah benar-benar mencari buhul-buhul sihir, baik di dalam tanah, di bukit-bukit atau tempat-tempat lainnya. Kemudian setelah diketahui, maka buhul-buhul sihir tersebut dikeluarkan dan dimusnahkan. Nescaya punahlah pengaruh sihirnya. Ini kalau tahu. Kalau tak tahu, tak boleh lah. Ya, guna kaedah kedua. Yang kedua, membacakan ayat-ayat Al-Quran pada air yang telah dicampur. Tumbuhkan daun bidara. Lalu diminum dan untuk mandi. Ini kaedah perawatan menggunakan ayat-ayat dan juga bahan-bahan benda-benda yang disebut. Sama ada menerusi apa? Menerusi aturan syariat yang telah menjelaskannya, atau menerusi apa? Eksperimen. Tajribah yang kita sebut tadi. Iaitu dalil qadari. Yang telah kita belajar pada bab yang ke-10. Ya, sebab yang diambil atau usaha yang dilakukan harus berdasarkan dalil qadari. Sama ada menerusi pengalaman ataupun penelitian ilmiah. Ya, pengalaman secara sunnatullah, menerusi tajribah. Ya, atau menerusi perlatihan-perlatihan, uji kaji, percubaan demi percubaan. Ya, contohnya yang telah disebutlah. Baik. Ya, jadi daun bidara ni yang kita selalu tahu, daun bidara digunakan untuk apa? Untuk guna air mandian jenazah. Betul kan? Pohon bidara ni berduri. Berduri dan ada buah. Buah boleh makan dia. Macam-macam bentuk lah buah dia. Ya, pohon bidara kat Malaysia tak sama dengan pohon bidara di Vietnam dan sebagainya. Ada buah besar-besar, buah kecil-kecil. Tapi yang penting daun-daunnya hijau halus-halus dan pokoknya berduri. Syekhul Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, termasuk penangkal sihir yang terlanjur mengenai seorang adalah terlanjur mengenai ini maknanya seorang yang telah terkena sihir. Maknanya sekarang nak buat kaedah apa ni? Korektif. Preventif dah lewat dah kena. Adalah pengobatan yang juga manjur bagi seorang lelaki yang tidak dapat menggauli isterinya. Sihir iaitu sihir untuk dia menghalang seorang suami, seorang isteri. Contohnya dia dengki. Ya, dia nak pada wanita tu tak dapat. Pada hari perkahwinannya maka dia lancarkan sihir. Dan qadar Allah, dia manjur berlaku sihir dia tu. Bagaimana nak atasi ni? Iaitu menumbuk 7 daun sidir, daun bidara tadi, yang masih hijau menggunakan batu atau alat lainnya. Lalu menaruhnya pada wadah bekas dan disiram air yang mencukupi untuk mandi.
Kemudian padanya dibacakan ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut. Ini contoh. Ini kaedah-kaedah manusia apa? Tajribah, eksperimen. Ya. Berdasarkan uji cuba. Manusia medium yang tidak melanggar syariat. Maknanya dibenarkan ni. Guna daun, betul kan? Bukan guna kadang-kadang yang dilarang seperti apa? Guna najis ke, guna darah ke, itu dilarang. Ya. Ini dalam kaedah ini, muamalah ni, kaedahnya terbuka. Ya, selama mana tidak ada larangan. Yang pertama dibacakan ayatul kursi. Kita tahu ayatul kursi itu memang diperintahkan untuk baca agar terjauhkan daripada gangguan syaitan. Dibacakan surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ini adalah ayat-ayat ruqyah yang sangat masyhur, lazim digunakan oleh para peruqyah, iaitu para roqi itu yang mengubat. Dipanggil mengubat lah. Yang membaca ayat-ayat. Dibacakan ayat-ayat tentang sihir pada surah Al-A'raf, dan surah yang ke-7 ni. Ayat 117 hingga 119. Dibacakan pada ayat pada surah Yunus, iaitu ayat 79 hingga 82. Dibacakan ayat-ayat pada surah Toha, iaitu ayat 65 hingga 69. Jadi kenapa ayat-ayat ini? Tentunya ada nasnya dan juga bersih pengalaman. Ayat-ayat ini sangat memberi kesan, mustajab. Tentunya pada ayat-ayat itu terkandung makna-makna, ya. Makna-makna yang mendatangkan ketakutan kepada jin dan syaitan. Ya, tentu dalamnya ada ayat tentang ancaman, jelaskan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Maka dengan itu mereka menjadi takut, dan mereka akan melepaskan diri daripada sihir, berbuat sihir tersebut. Dibacakan ayat-ayat pada surah Toha, iaitu ayat 65 hingga 69. Kerana terkadang ayat-ayat itu ada menceritakan tentang apa? Contoh Nabi Sulaiman AS yang menguasai jin dan syaitan. Takut dia pada makhluk. Setelah membacakan ayat-ayat tersebut, pada air yang sudah disiapkan, hendaklah ia meminumnya sebanyak 3 kali. Lalu hendaklah ia mandi dengan sisa-sisa air tersebut. Dengan demikian, insya-Allah sakit kerana pengaruh sihir akan hilang. Dan jika perlu, hal itu boleh diulangi 2 kali atau lebih, sehingga sakit kerana pengaruh sihir itu benar-benar hilang. Ini boleh pesakit itu sendiri yang membacanya, atau orang lain yang membantu. Boleh faham? Dua pihak. Tu kaedah diruqyah ataupun meruqyah diri sendiri. Itu kaedah yang kedua. Ini adalah kaedah yang dibenarkan oleh syariat. Kaedah pertama tadi, cari dulu punca dia. Kalau tidak diketahui, maka next step adalah seperti itu. Kaedah yang ketiga, membacakan doa-doa yang terbukti mujarab untuk penangkal sihir. Telah terbukti ya doa-doa tersebut. Syekhul Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, di antara doa-doa yang datang, yang warid, yang tabit daripada Nabi SAW untuk menyembuhkan sakit kerana pengaruh sihir dan sebab-sebab lainnya, di mana beliau SAW juga meruqyah para sahabat dengan doa ini. Apa dia doa tu? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi wala shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Jadi hendaklah setiap kita berusaha untuk apa? Menguasai, mengelmui tentang ini. Sebab apa? Terkadang kita pergi berjumpa dengan seorang, ada orang yang mengadu tentang sakitnya. Maka sebagai satu bentuk kebaikan yang boleh kita buat pada sesama Muslim adalah menerusi usaha kita sendiri membaca ayat-ayat, doa-doa, zikir-zikir sebagaimana yang disebut di sini juga di tempat-tempat lain. Di dalam kitab-kitab yang membahaskan tentang bagaimana untuk berlepas diri daripada kejahatan tukang sihir dan apa-apa penyakit. Sama ada penyakit yang zahir ataupun penyakit yang datang daripada kejahatan tukang sihir. Jadi dengan itu mudah-mudahan kita menjadi asbab perantara dengan usaha dan berhajat kepada Allah, memohon kepada Allah hasil usaha daripada dua pihak, yang meruqyah dan yang diruqyah. Mudah-mudahan Allah memperkenankan, Allah memakbulkan usaha bacaan-bacaan tersebut, dan Allah mengangkat sakit tersebut. Jadi ini termasuk dalam kategori orang yang bermanfaat. Sebab itu Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat. Salah satunya adalah begini. Sebab itu bila kita jumpa ziarah orang sakit, apa yang boleh kita buat sebagai bantuan pertolongan untuk mendatangkan kebaikan bagi dia, iaitu kita minta izin untuk meruqyahnya. Bacalah apa yang kita ingat. Dia faham?
Terutamanya doa ni. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi. Anta syafi la shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqamaka. Saqama. Bukan kita ni yang menyembuhkan, tak. Kita memohon, berdoa. Dengan doa itu Allah mustajab, betul kan? Maka dia angkat sakit dia. Yang bermaksud, ya Allah, Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang maha penyembuh. Ya, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Baca 3 kali. Kita minta kepada Allah bersungguh-sungguh. Ya. Sebagai seorang hamba berhajat pada Rabb. Ya Allah, sembuhkanlah dia, ya Allah. Aku pohon padamu, ya Allah. Dengan kebesaranmu, ya Allah. Engkau adalah Rabb segala manusia. Aku ni hamba. Sangat berhajat. Begitu juga dia tu, yang diuji dengan penyakit tersebut. Ya, mustajab, makbulkan. Termasuk juga bacaan ruqyah di mana malaikat Jibril alaihissalam pernah membacanya ketika meruqyah Nabi SAW. Tengok. Jadi ruqyah ni bacaan-bacaannya dah diajar oleh Nabi SAW. Maka tinggal kita buat saja. Yakin. Betul kan? Bergantung pada Allah. Jangan pergi reka-reka pula. Dah ada banyak dah, tak terhitung banyaknya. Ini baru sebahagian, ada banyak lagi. Ya. Iaitu bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin au ainin hasidin. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyah engkau. Dia meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan setiap jiwa, termata orang yang dengki. Ini pandangan hasad. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Ni peruqyah, roki dia panggil. Orang yang baca tu roki. Yang menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Jadi kita memohon dengan nama Allah yang baik, Al-Husna. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Aku meruqyahmu. Maknanya kita ubat dia. Tu. Semua orang boleh menjadi perawat, jadi roki. Tak payah pergi kursus pun tak apa. Tengok sini ayat-ayat hadis-hadis ni beramal. Ya, kalau pergi kursus tu lebih baik, betul kan? Belajar langsung dengan orang-orang yang berpengalaman. Tapi pastikan gurunya adalah guru yang benar. Nanti bercampur aduk dengan perkara bid'ah. Inginkan kebaikan, tapi yang dia dapat keburukan, iaitu jatuh dalam kebid'ahan. Ya. Macam-macam cara dia ajar, pelik-pelik. Ya, pakai besi lah, ketuk lah. Ya, pindahkan jin syaitan tu pergi ke negara-negara lain, boleh pindah pula. Ya, boleh tangkap lah, boleh bunuh lah, boleh sembelih lah, macam-macam. Itu semuanya bukan daripada aturan syariat. Aturan syariat mudah, terang, jelas. Ya, tidak ada unsur-unsur kezaliman, tidak ada unsur-unsur kepelikan. Ya, maka mohon, minta kepada Allah. Sebab yang kita tuju siapa? Allah Ta'ala. Kita tiada apa-apa. Ya, kita tiada kehebatan apa-apa. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita adalah abdun. Kita adalah fakir. Bergantung semuanya kepada Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Surah Fatir itu ayat 15. Ya. Wahai manusia, kata Allah Ta'ala, kamu tu fakir, berhajat. Fakir ni berhajat. Dia berkehendak, bergantung sepenuhnya pada siapa? Pada Allah. Kenapa bergantung sepenuhnya pada Allah? Kerana Allah dia maha kaya. Kamu tidak ada apa-apa. Kamu makhluk. Kamu tu milik Allah. Kamu tak memiliki diri kamu. Kamu tu ada tuan, ada pemilik. Kamu kena tunaikan hak pemilik, iaitu Allah Ta'ala. Mintalah pada Allah. Kenapa minta pada makhluk? Yang makhluk tak mampu untuk menunaikan permintaan kamu. Kerana Allah dia maha kaya. Takkan habis kekayaan Allah. Walaupun satu penduduk bumi ini semuanya minta, tak berkurang sedikit pun. Tu Allah dia maha kaya. Baik, bacaan itu juga diucapkan 3 kali. Ada lagi bacaan-bacaannya nanti akan datang pada aktiviti yang ke-10, iaitu ruqyah jampi-jampi. Ya, jampi-jampi. Ini lebih terperinci. Ya, iaitu tentang meruqyah diri sendiri dan juga boleh tak meminta orang lain meruqyah, merawat. Wallahu alam. Selesai sudah tentang an-nushrah. Maka hendaklah kita berjalan di bawah aturan syariat. Jangan sekali-kali menggunakan cara-cara yang dilarang dalam syariat. Menggunakan kaedah-kaedah yang dilarang, haram.
apatah lagi meminta kepada syaitan dan juga tukang-tukang sihir. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dan menjaga kita, menyelamatkan kita daripada segala kejahatan. Kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya. Kejahatan yang nampak dan kejahatan yang tidak nampak. Begitu juga kejahatan yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Dijauhkan daripada kejahatan diri, iaitu nafsu al-ammarah, nafsu al-lawwamah. Ya. Hendaklah kita sentiasa berusaha untuk meraih nafsu mutmainnah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.